Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan semak modul tingkatan 4 Geografi bab 10 Tindakan Ombak di Pinggir Pantai. Okey, dalam bab ni ada 10.1 jenis-jenis ombak, 10.2 tindakan ombak melalui proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan, 10.3 bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai, 10.4 kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai, 10.5 usaha-usaha memelihara dan pemeliharaan di kawasan pinggir pantai. Okey, kita akan tengok 10.1 jenis-jenis ombak. Okey, soalan yang pertama, namakan dua jenis ombak dan terangkan ciri-ciri ombak tersebut. Okey, memang awak sedia maklum ada dua jenis sahaja ombak, iaitu ombak pembina dan ombak pemusnah ataupun pembinasa. Okey. Ciri-ciri ombak pembina mempunyai dabaran ombak yang kuat tetapi basuhan balik yang lemah. Selang kejadian 8 hingga 10 saat dan kadar kekerapan berlaku 6 hingga 10 kali seminit. Memendapkan bahan ke pantai ataupun di bawah pantai. Yang dibawa ke pantai. Next, wujud ketika laut tenang dengan tiupan angin yang lemah. Okey, awak boleh pilih awak boleh terangkan ciri-ciri tersebut. Okey, next, ciri-ciri bagi ombak pemusnah. Dalam daparan ombak perlahan tetapi basuhan balik yang kuat. Okey. Yang kuat. Selang kejadian 4 hingga 5 saat dan kadar kekerapan 12 hingga 15 kali seminit. Lebih banyak menghakis daripada pemendapan. Okey, awak boleh tengok ni dalam muka surat 134. Okey, dalam tu ada contoh sekali macam mana proses apa semua tu. Okey, next 10.2. Tindakan ombak melalui proses hakisan, pengangkutan dan pemendapan. Okey, lengkapkan jadual di bawah. Tindakan ombak terbahagi kepada 3. Proses hakisan, proses pengangkutan dan proses pemendapan. Okey, bawah proses hakisan ada tindakan hydraul. Tindakan hydraul ini ialah kuasa air laut tanpa melibatkan bahan muatan yang dibawa. Okey. Yang dibawa oleh ombak. Next, tindakan kikisan ataupun tindakan lelasan. Okey, tindakan lelasan ini berlaku melalui tindakan kikisan melibatkan bahan muatan yang dibawa oleh ombak di kaki cenderam yang menghadap ombak. Okey, next, tindakan lagaan. Okey, tindakan lagaan ini ialah proses hakisan yang melibatkan perubahan saiz dan bentuk bahan-bahan muatan ombak yang berlaga sesama sendiri. Okey, next. Tindakan larutan. Okey, tindakan larutan ini ialah menyebabkan mineral batuan larut dan akan mengubah komposisi batuan mineral. Okey, next. Proses pengangkutan. Okey, proses pengangkutan terbahagi kepada 4. Hanyutan pesisir pantai. Yang kedua, golekan. Yang ketiga, apungan. Dan yang keempat, lompatan. Okey, cikgu ambil contoh golekan. Okey, golekan merupakan suatu proses menyeret beban tersebut sedikit demi sedikit oleh arus ombak. Maksudnya, beban diseret sedikit demi sedikit, tidak banyak. Okey? Bebanan yang lebih besar, berat dan tumpat seperti batu tongkol, batu lada dan pasir kasar akan diangkut secara golekan atau seretan. Okey, dia bawa benda-benda yang berat, benda-benda yang besar. Okey. Yang mengangkut benda yang melalui secara golekan, bergolek-golek. Okey. Next, soalan kedua. Terangkan bagaimana proses tindakan hydraul menyebabkan berlakunya hakisan di bawah pinggir pantai. Okey, awak boleh tengok jawapan ni dalam muka surat 136 dalam bahagian hydraul. Okey.
135 dalam bahagian hydraul. Okey. Tindakan hydraul ialah kuasa dan daya yang dihasilkan oleh ombak. Daya ini membolehkan air menghempas kawasan pinggir laut, membolehkannya masuk ke rekahan batuan. Ombak juga memberi tekanan kepada udara di dalam rekahan batu menyebabkannya termampat. Ini menyebabkan tekanan yang kuat dalam pada batuan dan menyebabkan rekahan menjadi semakin besar. Proses yang berterusan akan menyebabkan rekahan menjadi semakin besar dan membentuk pelbagai bentuk muka bumi di kawasan pinggir pantai. Okey, maksudnya benda ni berlaku di kawasan cenderam. Okey. Benda ni berlaku secara berulang-ulang. Apabila berlaku secara berulang-ulang sehingga menyebabkan rekahan menjadi semakin besar. Okey? Ini berlaku secara berulang. Okey? Untuk proses hydraul. Okey, awak boleh semak. Okay, awak tengok, okey? Okey, next kita tengok 10.3. Bentuk muka bumi akibat tindakan ombak di pinggir pantai. Okey, soalan 1. Lengkapkan foto yang menunjukkan bentuk muka bumi hasil daripada proses hakisan di kawasan pinggir pantai. Okey, gambar yang pertama adalah gua laut. Okey, luar laut ini terbentuk daripada hakisan secara hydraul. Gambar yang kedua, gerbang laut. Terbentuk daripada dua buah gua yang terletak bertentangan di sekitar tanjung. Okey. Gambar yang ketiga, teluk. Okey, teluk ni terbentuk hasil daripada susunan batuan keras dan lembut. Begitu juga gambar yang keempat, tanjung. Okey, teluk ni batuan lembut. Manakala tanjung batuan keras. Okey, nombor 5, batu tunggul. Okey, batu tunggul ni terbentuk daripada hakisan ombak secara berterusan. Okey, batu tunggul ni ada yang contoh dalam gambar ni ada dekat negeri kita lah, Sarawak, dekat Bako. Okey, manakala tebing tinggi pula terbentuk hasil daripada hakisan. Okey, soalan yang kedua, lengkapkan foto yang menunjukkan bentuk muka bumi hasil daripada proses pemendapan di kawasan pinggir pantai. Okey, gambar yang pertama, Tombolo. Okey, Tombolo ni terbentuk daripada benting pasir yang menghubungkan daratan dengan pulau. Okey, gambar yang kedua adalah lagun. Okey, lagun ni adalah kawasan air masin yang terpisah daripada laut oleh benting pasir. Contohnya yang ada benting pasir, yang pulau terbentuk daripada benting pasir adalah Bali. Okey, next. 3. Anak Tanjung. Okey, anak Tanjung ni terbentuk daripada pematang yang bersambung dengan pantai dan hujungnya menganjur ke laut. Okey, awak boleh tengok gambar tu. Ada pasir kat hujung tu. Tu anak Tanjung. Next, last kali gambar yang terakhir adalah benting pasir. Okey, benting pasir ni terdiri daripada timbunan pasir dan kerikil. Kerikil ni maksudnya batuan-batuan kecil, batuan-batuan halus. Okey? Okey, salin dan betulkan. Buat pembetulan. Semak. Okey, soalan yang seterusnya adalah 10.4. Kesan kegiatan manusia di kawasan pinggir pantai. Soalan 1. Senaraikan aktiviti manusia yang dijalankan di kawasan pinggir pantai di Malaysia. Okey, yang highlightkan pantai di Malaysia sahaja. Awak boleh ambil contoh mana-mana pantai. Okey, awak boleh tengok kalau contoh pantai di Sarawak, dekat Santubong ada aktiviti pelancongan. Okey, contohnya. Okey, ada 3 jawapan yang awak perlu letak. 1, perikanan. 2, pelancongan. 3, pelabuhan. Jawapan lain cikgu terima pembinaan jeti, tapak pendaratan ikan. Jawapan lain lagi penerbangan pokok bakau. Okey, pokok bakau ni awak boleh dapat di kawasan Bako. Okey? Itu adalah kawasan pinggir pantai. Selain daripada itu ada juga dekat kawasan Setubong, belah atas, Kem Permai. Okey, soalan yang kedua. Bagaimanakah aktiviti manusia di kawasan pinggir pantai boleh memberi kesan kepada alam sekitar? Okey, kesan kepada alam sekitar. Highlightkan kesan kepada alam sekitar. Okey, ada 3 gambar. Penebangan hutan bakau
Yang kedua, tumpahan minyak. Yang ketiga, pembinaan jalan raya. Okey? Okey, kesan kegiatan tersebut kepada alam sekitar. So, kita kena highlightkan aktiviti manusia kesannya kepada alam sekitar. Okey, untuk gambar yang pertama, aktiviti penebangan pokok bakau menyebabkan habitat flora dan fauna musnah. Ini boleh menyebabkan bilangan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berkurangan dan pupus. Selain itu, aktiviti ini juga boleh menyebabkan hakisan di kawasan pinggir pantai menjadi kian teruk dan terhakis. Okey, awak sedia maklum, pokok bakau ni merupakan flora yang paling penting di kawasan pinggir pantai. Ia mampu hakisan ombak. Okey, mengurangkan hakisan ombak. Next, tumpahan minyak. Tumpahan minyak yang disebabkan oleh aktiviti perkapalan dan juga aktiviti pelombongan menyebabkan minyak terapung di permukaan laut. Kejadian ini boleh memberi kesan kepada keseimbangan ekosistem laut dan menyebabkan kepupusan akuatik. Okey. Apabila tumpahnya minyak di kawasan laut akan memberi efek kepada hidupan akuatik. Tumbuh-tumbuhan yang dalam tu, alge, ikan, udang, apa semua boleh musnah. Diorang boleh kehilangan habitat. Ekosistem pun terjejas, terganggu. Okey. Next, pembinaan jalan raya. Pembinaan jalan raya dan juga peningkatan pembangunan infrastruktur di kawasan pinggir laut menyebabkan kawasan pantai ditambak dan diganti dengan pelbagai jenis pembinaan. Ini menyebabkan perubahan landscape asal kawasan tersebut. Kawasan yang sebelum ini merupakan habitat flora dan fauna telah diganti dengan jalan raya, hotel, bangunan kedai dan sebagainya. Okey, cikgu ambil contoh di kawasan Singapura. Disebabkan penduduk terlalu ramai di Singapura, kerajaan terpaksa menambak laut untuk membina penempatan. Okey, apabila tambak laut, bina penempatan, bina pembangunan akan memberi kesan kepada habitat akan memberi kesan kepada habitat, akan memusnahkan flora dan fauna sebab kawasan tempat tinggal haiwan-haiwan ni ditambak, ditimbus guna tanah, ditembok, ditarkan. Okey. Okey, yang terakhir, soalan yang terakhir daripada 10.5, usaha-usaha pemeliharaan dan pemeliharaan di kawasan pinggir pantai. Okey, soalan yang pertama. Padankan langkah-langkah pemeliharaan dan pemeliharaan kawasan pinggir pantai. Okey. Langkah yang pertama, mewartakan taman laut bagi memelihara flora dan fauna di kawasan yang tersebut. B. Mengadakan larangan pukat tunda untuk mengelakkan kepupusan hidupan akuatik. Okey, pukat tunda ni kebiasaannya nya angkut, nya kaut. Si kisahlah ikan kecil, ikan yang belum cukup umur pun nya kaut. Si kisah. Tu semua boleh memberi kesan kepada hidupan akuatik. Next, menanam pokok bakau sebagai zon kawasan penampan ombak. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu. Kawasan bakau ni merupakan untuk menghalang. Boleh menampan ombak, mengawal, mengganggu, mampu mengurangkan efek kepada kawasan pinggir pantai bila kita tanam pokok bakau. Okey, membina benteng pemecah ombak bagi memperlahankan dan mengurangkan hakisan ombak. Contohnya yang terdapat di sekitar Pantai Sentubong, di Pantai Puteri Sentubong. Kerajaan bina benteng pemecah dekat situ supaya dapat mengurangkan hakisan ombak. Okey. Okey, soalan 2. Kawasan dalam foto di sebelah merupakan salah satu contoh kawasan yang musnah akibat aktiviti penebangan pokok bakau. Bersama-sama rakan sekumpulan, terangkan bagaimana ekosistem kawasan ini boleh dipelihara ataupun diselamatkan. Okey. Fakta yang pertama, menanam semula anak-anak pokok bakau supaya dapat menggantikan semula pokok-pokok bakau yang musnah. Okey. Jawapan yang kedua, mengadakan zon larangan terbang pokok bakau sebagai contoh pihak penguatkuasaan
undang-undang seperti mengenakan denda dan kompaun kepada syarikat yang melakukan perkara tersebut. Okey, soalan yang ketiga, mengadakan pemantauan secara berkala. Okey, pemantauan secara berkala di kawasan-kawasan pinggir pantai supaya dapat mengelakkan penerbangan secara haram. Okey, yang keempat, mewartakan kawasan hutan simpan supaya dapat mengekalkan kawasan habitat flora dan fauna. Sebagai contoh, okey, sebagai contoh, Taman Negara Bako. Okey, tu dah diwartakan UNESCO. Kalau siapa-siapa terokak akan dikenakan kompaun, denda. Contoh yang lain, di Kuala Sepetang Taiping. Dekat situ, diorang dah wartakan tanah dekat Kuala Sepetang Su sebagai hutan simpan bakau. Pokok bakau. So, tak boleh terokak sebab kawasan tu dah diwartakan. Okey, yang kelima, mengadakan pendidikan tentang hutan paya bakau. Contohnya, mendidik murid-murid di sekolah tentang kepentingan hutan paya. Okey, ni kita dah belajar dalam subjek geografi. Contohnya dalam subjek geografi, awak dah belajar dah pasal untuk jaga kawasan pinggir pantai, kawasan bakau. Dan huraian yang terakhir adalah mengadakan R&D tentang kawasan paya bakau. R&D ni maksudnya pembaharuan. Okey, bagi meningkatkan nilai komersial hutan paya bakau. Okey. Next, soalan uji minda yang awak telah buat pada hari Isnin lepas. Okey. Soalan 1, apakah ciri-ciri ombak pembina? D, bahan mendapan dibawa ke pantai. Okey, cikgu tak akan terang bagi soalan uji minda sebab cikgu dah cakap banyak dalam soalan sebelum ni. 2, antara berikut yang manakah proses pengangkutan ombak? C, golekan dan lompatan 2 dan 3. Soalan 3, bentuk muka bumi yang terhasil akibat proses hakisan ialah A, teluk. Soalan 4, bentuk muka bumi dalam foto 1 di atas ialah A, gerbang laut. Okey, permatang yang terdiri daripada pasir dan kerikil selari dengan pinggir pantai. Makluman di atas merujuk kepada beting pasir. Soalan 6. Apakah peranan utama hutan paya bakau kepada kawasan pinggir pantai? C, menghalang hakisan ombak. Soalan 7. Mengapakah hakisan pantai lebih kerap berlaku di kawasan pantai timur apabila musim tengkujuh? A, tenaga ombak yang kuat. Soalan 8. Mengapakah kawasan pinggir pantai di Langkawi terkenal dengan aktiviti ekopelancongan? D, pinggir pantai yang landai. Soalan 9. Apakah peranan kawasan pinggir laut kepada alam sekitar? Okey, pinggir laut adalah kawasan hutan paya bakau. A, menyederhanakan suhu. 10. Bentuk muka bumi kawasan pinggir laut ialah C, tembolo. Nombor 11. Mengapakah kawasan pinggir laut penting kepada perkembangan ekonomi Malaysia? A, 1 dan 2, kawasan perikanan dan aktiviti ekopelancongan. Soalan 12. Apakah kesan aktiviti pembinaan di kawasan pinggir pantai kepada alam sekitar? D, habitat flora dan fauna musnah. Soalan 13. Apakah peranan utama kawasan hutan paya bakau kepada kawasan pinggir pantai? B, menghalang hakisan ombak. 14. Bagaimanakah aktiviti penambakan kawasan pinggir pantai memberi kesan kepada kawasan sekitarnya? B, habitat akuatik musnah. Dan soalan yang terakhir, apakah langkah yang boleh diambil untuk mengawal hakisan pantai? 2. Mengekalkan kawasan pokok bakau. Dan 3. Membina tembok penahan ombak. Jadi jawapannya C, 2 dan 3. Okey, itu saja penerangan cikgu mengenai skema jawapan modul tingkatan 4 bagi bab 10. Diharap semua anak murid cikgu menyemak menggunakan pen merah. Kalau salah, buat pembetulan. Kalau belum siap, siapkan. Okey, selepas itu dah selesai, hantarkan bukti kepada cikgu yang menandakan awak telah siap. Okey, sekian, terima kasih. Semoga anak murid cikgu berjaya dunia akhirat dan memperoleh A dalam subjek geografi.
Sebarang masalah boleh PM cikgu secara personal. Mesej cikgu secara personal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.